Nur Isdalili binti Azlan, nombor metrik 261917. Kajian kami berkenaan dengan isu jenayah di 3 buah kampung di mana penemu buah terdiri daripada ketua wanita kampung itu sendiri. Kampung yang pertama ialah Kampung Pekan Matang yang diwakili oleh ketua wanita yang bernama Noraini binti Karim. Kampung kedua ialah Kampung Bandar Baru Beris Jaya yang diwakili oleh ketua wanita yang bernama Fatimah binti Ismail. Manakala kampung ketiga ialah Kampung Pasir Pekan yang diwakili oleh ketua wanita yang bernama Wan Nur Shilawani binti Wan Harun. Okey, saya akan mengupas sedikit sebanyak apa maksud jenayah. Menurut KAD, jenayah adalah satu kesalahan di sisi undang-undang di mana seseorang yang dikesan melakukan perbuatan jenayah boleh didakwa atas kesalahannya oleh pihak pendakwa. Ianya boleh dikenakan hukuman sekiranya dakwaan dijalankan membuktikan yang dia bersalah. Dalam temubuan ni, pengkaji telah membincangkan isu jenayah yang berlaku di kampung masing-masing. Bukan itu sahaja, kajian ini juga membincangkan berkaitan dengan faktor berlakunya jenayah, peranan kerja sosial serta cabaran dan cadangan untuk mengatasi isu jenayah tersebut di kampung masing-masing. Seterusnya, saya alihkan pembentangan ini kepada sahabat saya yang akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang ketua wanita. Okay, bismillah. Nama diberi Nur Afifah Fitri binti Zulkarnain, nombor metrik 261962. Okey, saya akan menceritakan berkaitan dengan latar belakang ketua wanita yang pertama. Okey, ketua wanita yang pertama ini bernama Noraini binti Karim. Beliau berusia 52 tahun dan merupakan telah berasal daripada Pekan Matang. Dan beliau telah pun berkahwin dan dikurniakan 5 orang cahaya mata iaitu terdiri daripada semuanya lelaki. Dan beliau telah memegang jawatan Ketua Wanita Cawangan UMNO Pekan Matang selama setahun 6 bulan. Dan sekarang beliau sedang bekerja sebagai pembantu tadika kemas di Pekan Matang. Dan seterusnya adalah merupakan latar belakang kampung. Okey, latar belakang kampung Pekan Matang ini berasal daripada perkataan permatang, daripada dataran tanah tinggi yang terhasil daripada tanah laut. Lama kelamaan nama itu bertukar kepada Matang. Dan penduduk di sekitar Pekan Matang ini berjumlah kira-kira 3,000 orang jumlah penduduk yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Dan mereka ini rata-ratanya berlatar belakangkan kampung dan bekerja sebagai bekerja sendiri seperti bercucuk tanam, nelayan, penjual ikan dan juga peladang. Seterusnya saya berikan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Alia binti Makzawi, nombor metrik 261995. Okay, saya mewakili pelajar yang ketiga menemu bual ketua wanita di Bandar Baru Berjaya. Okay, nama ketua wanita tersebut ialah Fatimah binti Ismail. Beliau berumur 45 tahun dan bekerja sebagai pembantu pemaju masyarakat tadbika. Puan Fatimah telah memegang jawatan dalam politik iaitu Ketua Wanita Cawangan Sungai Batang selama 15 tahun iaitu daripada tahun 2005 hingga 2020. Okey. Beliau telah dilantik oleh Akar Umbi sebagai Ketua Wanita UMNO Cawangan Sungai Batang. Beliau juga menyatakan bahawa beliau masih menggunakan Cawangan Sungai Batang kerana Cawangan Bandar Baru Berjaya ni belum diisytiharkan oleh pihak atasan. Okey, seterusnya tentang latar belakang kampung. Okey, Bandar Baru Berjaya dahulunya merupakan kampung Sungai Batang, tetapi penduduk telah diberi penempatan semula kerana kerajaan mengambil kampung Sungai Batang untuk membina empangan. Penduduk mendapat papasan seperti
rumah, wang ringgit dan juga tanah untuk bercocok tanam seperti getah, kelapa sawit untuk kemudahan penduduk tersebut. Okey, itu saja. Saya meneruskan dengan sahabat saya yang lain. Latar belakang Ketua Wanita ketiga, nama beliau ialah Wan Nurshilawani binti Wan Harun. Beliau berumur 38 tahun. Beliau berasal dari Kampung Pasir Pekan Hilir, Wakaf Baru, Kelantan. Beliau merupakan Ketua Wanita UMNO Cawangan Pasir Pekan. Beliau juga telah memegang jawatan sebagai Ketua Wanita UMNO selama 1 tahun 6 bulan. Pekerjaan beliau sebagai tender kantin sekolah iaitu di Sekolah Kebangsaan Padang Pohon Tanjung. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama suaminya yang bernama Muhammad Sabri bin Abdul Malik. Beliau dikurniakan 6 orang cahaya mata di mana ke-6 anaknya semuanya lelaki. Beliau masih mempunyai 4 orang anak yang masih bersekolah dan anak yang paling bongsu beliau adalah berumur 4 tahun. Latar belakang Kampung Pasir Pekan. Mengikut sejarah, Kampung Pasir Pekan mungkin timbul dari nama sebuah kampung di Mukim Pekan yang terletak di sepanjang tebing Sungai Kelantan yang dikenali oleh penduduk setempat sebagai Kampung Pasir bersempena tanahnya yang berpasir. Tetapi untuk mengelakkan kekeliruan dengan nama-nama lain seperti Pasir Mas, Pasir Putih, Pasir Tumbuh, Pasir Tuk Kambing, maka timbullah nama pasir. Kampung Pasir Pekan telah dikenali sebagai tempat atau pusat jual beli barang dengan nama kata lainnya ialah pekan. Manakala perkataan pasir pula diberi kerana kedudukannya terletak di sepanjang Sungai Kelantan dan tanahnya berpasir. Pekan pula diberi nama oleh kerana di kawasan pesisiran pantai terdapat ramai peniaga yang berniaga di kawasan pesisiran sungai. Lama kelamaan kawasan tersebut menjadi pekan. Jadilah nama kampung tersebut ialah Kampung Pasir Pekan. Okey, saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan isu-isu jenayah. Saya akan temu bual bersama dengan 3 orang ketua wanita di ketiga-tiga kampung iaitu di Kampung Pekan Matang, Kampung Pasir Putih dan juga Kampung Bandar Baru Beris Jaya. Terdapat isu-isu jenayah yang berlaku di ketiga-tiga tempat ini. Antara isu jenayah yang pertama adalah isu ketum. Okey, di mana ketum ini berasal daripada sejenis pokok dan daunnya diproses menjadi air. Dan antara kelebihan daun ketum ini adalah dia boleh merawat pelbagai jenis penyakit, antaranya penyakit sakit belakang, sakit urat dan juga dapat memulihkan tenaga wanita yang baru lepas bersalin. Dan dikatakan berdasarkan temu bual bersama ketua wanita yang kedua iaitu Puan Fatimah berkata di kampung di Bandar Baru Beris Jaya ini golongan yang selalu meminum air ketum ini adalah di kalangan remaja. Sehingga mereka ini berani untuk membawa dan menjual air ketum ini di sekolah-sekolah. Memaksa pihak sekolah untuk memanggil pihak agensi anti dadah kebangsaan iaitu AADK untuk membuat ujian saringan air kencing kepada mereka. Dan selalunya ketum ini dicampur dengan bahan-bahan seperti ubat nyamuk, Panadol dan juga air Coca-Cola untuk menambah perisa dan untuk memberikan mereka berhayal dan juga memabukkan. Dan seterusnya adalah isu dadah. Okey, dadah ini merupakan jenayah yang sukar dibendung dan semakin berleluasa lah. Menurut ketiga-tiga ketua wanita ini, isu dadah ini sudah berakar umbi di kampung-kampung dan sukar untuk ditangani. Dan kebanyakan penagih dadah ini, mereka ini tidak lagi bersekolah dan tidak bekerja. Seterusnya penagih dadah ini juga sering terlibat dalam kes-kes jenayah lain seperti merogol, merompak, mencuri dan sebagainya.
Dan menurut ketua wanita yang ketiga, beliau berkata bahawa di kampung Pasir Pekan, penduduk yang menagih dadah selalunya mengambil dadah jenis ganja, pil kuda dan juga heroin. Okay, mereka ini juga mudah mendapatkan dadah ini daripada tokoh-tokoh yang aktif melalui jalan tikus. Dan yang ketiga adalah kecurian. Okey, kecurian ini selalunya berlaku di waktu malam di mana penduduk sedang berehat. Dan menurut ketua wanita yang kedua iaitu Puan Fatimah mengatakan kecurian ini terdapat pelbagai-bagai jenis iaitu kecurian jenis ternakan iaitu mereka mencuri lembu, kambing dan juga ayam. Seterusnya adalah kecurian tanaman iaitu mereka mencuri pisang, serap getah dan sebagainya. Dan mencuri dengan membuat rompakan pecah rumah dengan mencuri tong gas, barang kemas dan juga topik ledar. Okey, yang ketiga adalah bunuh diri. Kes bunuh diri ini tidaklah terlalu banyak kesnya tetapi menurut ketua wanita yang ketiga iaitu Wan Nur Shilawani berkata bahawa di kampung beliau terdapat kes membunuh diri. Okey, dalam setahun tu kira-kira dalam 2 hingga 3 kes. Okey, dan rata-rata orang yang membunuh diri adalah daripada kalangan orang luar yang datang ke kampung tersebut. Dan mereka ini membunuh diri dengan cara terjun ke dalam sungai yang berhampiran dengan kampung tersebut. Dan disebabkan oleh tekanan hidup, putus cinta ataupun mungkin disebabkan oleh sakit mental. Dan yang terakhir adalah kes keganasan rumah tangga. Okey, keganasan rumah tangga ini bermaksud berlaku ganas terhadap pasangan yang melibatkan kecederaan secara fizikal, seksual, psikologi dan juga sosial. Menurut ketua wanita yang pertama, beliau berkata bahawa di kampung Pekan Matang terdapat juga kes keganasan rumah tangga. Akan tetapi kes itu tidaklah terlalu banyak dan juga besar. Okey, dan dikatakan semasa pandemik COVID-19 ini rata-rata kes keganasan rumah tangga ini semakin hari semakin meningkat dan dikatakan 3 kali ganda lebih banyak daripada sebelum ini. Dan ketua wanita juga berkata kebanyakan pasangan yang didera ini tidak mahu mereport ataupun melaporkan perkara tersebut ke pihak berkuasa kerana mungkin diancam, diugut dan mereka memfikirkan berkaitan dengan anak-anak mereka. Jadi mereka tidak mahu keganasan rumah tangga ini, isu keganasan rumah tangga ini dibawa ke muka pengadilan dan juga ke pihak yang berkuasa lah. Okey, itu merupakan isu-isu jenayah yang berlaku di ketiga-tiga kampung. Seterusnya saya teruskan dengan sahabat saya yang lain. Okay, nama saya Nur Khalidah Sufia binti Zainal, nombor matrik 261941. Saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya jenayah. Kes jenayah yang dikatakan meningkat sekarang ni disebabkan oleh pelbagai faktor. Yang pertama adalah kurang perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa pada masa kini kebanyakannya bekerja separuh masa. Hal ini menyebabkan anak-anak diabaikan tanpa sengaja. Menurut ketua wanita pertama, kedua dan ketiga menyatakan bahawa ibu bapa pada masa kini kurang dan susah untuk menghabiskan masa dengan anak-anak. Bila terjadi hal begini, ibu bapa susah untuk menegur anak-anaknya kerana anak-anak lebih banyak menghabiskan masa bersama kawan-kawan mereka. Jadi ibu bapa ini susah untuk tegur sebab anak-anak ini kadang-kadang mengambil keputusan untuk keluar daripada rumah. Jadi ibu bapa tak beranilah untuk menegur anak-anak mereka. Selain itu, sikap ibu bapa sendiri yang mementingkan kerja bermanding keluarga menyebabkan anak-anak ini berasa terabai.
Masa hujung minggu atau cuti umum dihabiskan dengan kerja dan mereka tidak mempedulikan anak-anak mereka, menyebabkan anak-anak ini membawa diri. Kawan-kawan mereka dianggap sebagai tempat mereka untuk meluahkan perasaan dan berkongsi masalah mereka. Yang kedua adalah tekanan yang dihadapi oleh masyarakat. Kepesatan perbandaran membawa pelbagai perubahan dan kemajuan kepada sesebuah negara, seperti peningkatan taraf hidup penduduk. Hal ini menyebabkan rakyat mengalami tekanan kerana mereka terpaksa memikirkan cara yang pelbagai untuk menampung dan menyara diri mereka. Jadi, disebabkan tekanan kerja dan peningkatan kos sara hidup ini, mereka mengambil keputusan dan jalan mudah untuk mendapatkan wang dengan mencuri. Hal ini kerana ia merupakan kerja yang mudah dan menguntungkan bagi mereka. Selain daripada itu, pengangguran. Pengangguran juga menyebabkan tekanan kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Hal ini menyebabkan diri mereka terdesak dan memilih untuk melakukan kerja yang kotor, ditambah pula dengan perintah kawalan pergerakan PKP yang baru-baru ini dilaksanakan, yang menyebabkan ramai individu dibuang kerja kerana syarikat tidak dapat untuk menampung dan membayar gaji pekerja. Seterusnya adalah kurang didikan agama. Seperti yang kita tahu, didikan agama ni sepatutnya ditekankan sejak kecil lagi untuk membentuk akhlak dan kepribadian manusia. Hal ini kerana ibu bapa yang paling dekat dengan anak-anak sepatutnya memainkan peranan penting untuk membimbing mereka. Menurut ketua wanita kedua dan ketua wanita ketiga, mereka menyatakan komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak ini kurang, menyebabkan didikan agama kepada anak-anak terabai. Ibu bapa juga tiada masa untuk mengajar mereka tentang hukum hakam, apalagi solat berjemaah. Hal ini menyebabkan generasi pada masa kini sudah mula mengabaikan ajaran didikan agama kerana mereka berpendapat bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman. Seterusnya adalah faktor geografi. Faktor geografi yang dekat dengan laut atau sempadan membawa kepada kehadiran warga asing dan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Warga asing ini menyebarkan budaya negatif dari negara asal mereka dan mempengaruhi cara hidup masyarakat. Contohnya, kanak-kanak parti yang terabai tanpa penjagaan ibu bapa mereka boleh menyumbang kepada pelibatan dalam jenayah. Selain itu, mereka juga terdedah kepada gejala kurang sihat dan tingkah laku negatif ini sedikit sebanyak mempengaruhi kanak-kanak warga tempatan. Selain itu, lokasi yang berdekatan dengan pantai ini, menurut ketua wanita pertama, penyeludupan dadah ini semakin meningkat. Sebabnya, warga asing atau parti ini dapat menyeludup dadah dengan mudah kerana tiada pengawasan daripada pihak berkuasa. Pengambilan dadah ni menyebabkan pengguna hilang kawalan dan menjadi lebih berani. Bagi penagih tegar, mereka akan sentiasa memerlukan dadah dan untuk mendapat bekalan yang berterusan, mereka akan melakukan kerja-kerja yang kotor seperti mencuri, pecah rumah. Yang terakhir adalah faktor persekitaran. Persekitaran yang tidak selamat ini menjadi faktor kepada berlakunya jenayah pada masa kini. Hal ini kerana jika kita tengok di kampung-kampung, kurangnya pencahayaan lampu di kawasan perumahan ataupun taman atau jalan memudahkan penjenayah untuk melakukan jenayah. Contohnya kes pecah rumah. Penjenayah akan jadikan kawasan seperti ini sebagai sasaran kerana perbuatan mereka akan terlindung dari pandangan umum dan memudahkan mereka untuk bersembunyi.
Jadi itu saja daripada saya serahkan kepada kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuha Najihah binti Hamidin, nombor matrik 261944. Okay, saya akan menceritakan tentang cabaran untuk mengatasi masalah jenayah. Okay, cabaran yang dapat diceritakan, ibu bapa, sekolah, rakan sebaya, masyarakat dan media massa merupakan individu yang penting untuk untuk mengatasi masalah jenayah ini daripada berlaku. Okey, ibu bapa merupakan penentu pola-pola tingkah laku remaja. Ibu bapa seharusnya memberi dorongan dan motivasi terhadap remaja. Setengah remaja kurang keakraban dengan ibu bapa yang menyebabkan mereka lebih terdedah dengan rakan-rakan yang membawa kepada isu jenayah yang berlaku. Menurut Ketua Wanita di Kampung 1 dan 2, mereka menyatakan bahawa ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa mestilah mainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak supaya mampu untuk menonjolkan perbuatan yang positif dalam hidup anak. Mereka sepatutnya menegur dan memberi perhatian terhadap anak-anak mereka. Tetapi apabila dilihat pada didikan zaman sekarang, ibu bapa lebih berasa takut untuk menegur anak kerana bimbang anak akan lari keluar dari rumah. Anak-anak muda pada zaman sekarang susah untuk ditegur kerana mereka telah terdedah dengan pelbagai perbuatan yang negatif melalui pemerhatian mereka di kaca televisyen ataupun di gadget. Perhatian yang kurang daripada ibu bapa juga menyebabkan perbuatan jenayah ini semakin berleluasa di kampung-kampung atau bandar-bandar. Ibu bapa seharusnya pantau setiap tindak tanduk anak-anak dan mengambil tahu perkara yang dilakukan oleh anak mereka apabila di luar rumah. Seterusnya ialah sekolah. Sekolah merupakan sebuah komuniti yang menjadi sebahagian daripada masyarakat. Sebagai organisasi formal, sekolah mempunyai struktur kepimpinannya tersendiri. Guru besar bertanggungjawab memimpin guru-guru, kaki tangan am dan para pelajar. Sekolah merupakan institusi yang sangat penting dalam membentuk disiplin golongan muda dan remaja. Tahap pendidikan yang tinggi akan mengurangkan kes jenayah yang berlaku dalam golongan remaja. Guru akan mengambil alih tugas ibu bapa apabila mereka di sekolah dengan mendidik disiplin anak-anak. Selain itu, menjadi cabaran kepada guru-guru di sekolah ialah apabila anak-anak mereka melakukan pelbagai masalah disiplin di sekolah dan sentiasa memberontak untuk menunjukkan mereka tidak berminat terhadap pelajaran. Program-program yang memberi kesedaran terhadap pelajar juga kurang membantu kerana mereka akan tetap berkelakuan yang sama. Okay, pendidikan sejak kecil di bangku sekolah perlu diberi perhatian lebih kerana sikap yang tidak baik itu akan dibawa hingga ke sekolah menengah dan hingga dewasa menurut Ketua Wanita di Kampung 1. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan sumber yang sangat kuat dalam mengubah nilai dan sikap seseorang apabila pengaruh keluarga kekurangan pada peringkat lewat kanak-kanak. Kanak-kanak yang berasal daripada keluarga yang bermasalah mudah untuk berkelakuan negatif. Kanak-kanak yang mempunyai keluarga yang masalah ini lebih suka mencari rakan sebaya yang mempunyai nasib yang sama dengan mereka dan mereka akan membentuk kumpulan yang tersendiri. Okey, menurut Ketua Wanita 2 menyatakan bahawa individu yang telah
cuba berhenti daripada minum ketum ataupun menghisap dadah akan terpengaruh kembali dengan rakan sebaya yang cuba merosakkan mereka. Jika jati diri yang lemah dan kurang kesedaran, mereka akan mudah terjebak kembali melakukan perbuatan lama seperti minum ketum dan hisap dadah. Dalam pada itu, terdapat juga golongan muda ini melakukan jenayah dengan mencuri secara berkumpulan ataupun mereka punya geng. Selepas mereka melakukan perbuatan itu, mereka akan membeli makanan yang banyak dan akan membincangkan tentang perkara jenayah yang seterusnya untuk dilakukan. Hal ini menunjukkan pengaruh rakan sebaya sangat kuat. Okey, seterusnya adalah masyarakat. Jika ibu bapa sukar untuk menegur anak-anak, bagaimana pula dengan masyarakat untuk menegur golongan muda ini, kerana mereka juga takut untuk menegur golongan muda ini kerana mereka bimbang golongan muda ini bertindak lebih agresif terhadap mereka. Oleh sebab itu masyarakat berasa susah untuk membendung masalah ini daripada melakukan perkara negatif. Okey, menurut ketua kampung di kampung 3, iaitu kampung Pasir Pekan, langkah untuk mengatasi perbuatan jenayah ini adalah dengan memperketatkan kawalan rukun tetangga, iaitu berjaga malam secara bergilir-gilir untuk menjaga keselamatan kampung. Pada pandangan Ketua Wanita Kampung 1, Kampung Pekan Matang, menyatakan bahawa sememangnya golongan ilmu muda ini sangat terdedah dengan persekitaran. Bagi mereka yang tinggal di persekitaran yang kondusif dan selamat daripada perbuatan jenayah adalah sangat baik berbanding mereka yang tinggal di kawasan yang penuh dengan penagih dadah, minum ketum dan sebagainya. Kawasan persekitaran golongan muda juga merupakan sesuatu yang penting dalam membentuk sahsiah mereka. Okey, yang terakhir ialah cabaran dari segi media massa dan teknologi. Media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat, khususnya golongan remaja. Melalui teknologi yang semakin canggih, golongan remaja ini lagi mudah untuk terdedah dengan pelbagai perbuatan ganas yang boleh mereka jadikan untuk mereka adaptasikan dalam hidup mereka. Sebab golongan muda ini mudah terpengaruh dan mengikut perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Okay, menurut Ketua Wanita di Kampung 1, perkembangan teknologi pada masa kini menyebabkan kanak-kanak atau golongan muda ini mudah terdedah dengan perbuatan aksi-aksi ganas dan mereka boleh mengetahui cara untuk melakukan jenayah. Pemantauan daripada ibu bapa seharusnya dititik beratkan supaya tidak berlaku perkara yang boleh merosakkan diri anak muda. Sebagai langkah pencegahan yang boleh diambil ialah pihak kerajaan haruslah menapis dahulu bahan-bahan video atau program melalui televisyen supaya golongan muda tidak mudah terpengaruh, dan perkara ini merupakan sesuatu yang mencabar kerana ia melibatkan rangkaian yang luas dan boleh diakses dengan mudah dan cepat. Okay, seterusnya, rakan yang seterusnya. Okay, saya akan meneruskan dengan pembentangan tentang peranan pekerja sosial. Okay, peranan pekerja sosial ni amat penting dalam menangani isu jenayah. Peranan pekerja sosial yang pertama ialah enabler. Enabler ni untuk menyatakan keperluan, menjelaskan dan mengenal pasti masalah, meneroka pelbagai strategi penyelesaian bagi menyelesaikan isu jenayah di kampung tersebut. Selain itu, pekerja sosial juga boleh memberi kaunseling bagi membantu klien bertindak melakukan perubahan seperti keluar daripada penagihan dadah ataupun ketum. Okey, selain itu, pekerja sosial juga boleh berperanan sebagai pendidik. Okey, pekerja sosial ni dia mengajar klien kemahiran hidup harian, menguruskan konflik dan juga menguruskan kewangan. Selain itu, pekerja sosial juga boleh memudahkan perubahan tingkah laku melalui pendekatan interpersonal yang efektif. Sebagai contohnya, pekerja sosial ni membuat program seperti jauhi dadah ataupun padah mencuri
untuk mendidik masyarakat kampung tentang keburukan sekiranya melakukan jenayah tersebut. Okey, peranan yang ketiga ialah inisiator. Pekerja sosial ni berperanan bagi mengatasi isu jenayah yang berlaku. Pekerja sosial juga perlu berusaha mengenal pasti masalah dan isu yang boleh diketengahkan. Sebagai contohnya, pekerja sosial ni boleh mengetengahkan isu kepada pihak berkuasa seperti polis ataupun rukun tetangga bagi mengatasi isu jenayah tersebut. Pada masa yang sama, pekerja sosial juga harus menyelidik masalah yang akan timbul sekiranya pekerja sosial ni bekerjasama dengan polis ataupun rukun tetangga. Sebagai contohnya, mungkin penjenayah akan bertindak lebih agresif sekiranya melibatkan pihak berkuasa. Oleh itu, pekerja sosial ni memerlukan kemahiran yang pelbagai dan mencetuskan idea-idea baru bagi membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah tersebut. Okay, yang terakhir ialah pekerja sosial memainkan peranan sebagai facilitator ataupun ketua dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar supaya matlamat tu dicapai. Sebagai contohnya, pekerja sosial ni boleh membuat satu sesi intervensi kepada kanak-kanak yang terlibat dengan dadah ataupun ketum bagi mereka keluar daripada jenayah tersebut. Selain itu, pekerja sosial juga boleh perlu menangani pelbagai bentuk personality dengan menyediakan fasilitator yang terbaik untuk klien menyelesaikan masalah mereka. Selain itu, pekerja sosial juga memberi sokongan emosi serta berupaya membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai contohnya, pekerja sosial ni membantu klien untuk berhenti daripada penagihan ketum serta memberi perhatian dengan melakukan tindakan susulan supaya klien ni tidak terjebak kembali melakukan jenayah tersebut. Itu sahaja. Okey, seterusnya cadangan tentang menangani isu jenayah. Terdapat 3 peranan yang dititik beratkan bagi mengatasi isu jenayah di kampung. Yang pertama, pihak berkuasa, masyarakat tempatan, dan ketiga, peranan ibu bapa. Pihak berkuasa, yang pertama, pihak berkuasa harus meningkatkan rondaan di kawasan panas yang selalu menjadi tempat berlakunya jenayah. Perkara ini akan menakutkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan jenayah. Sebagai contoh, anggota polis sering melakukan rondaan yang lebih kerap di kawasan lorong kampung, kedai-kedai, kawasan perumahan dan sebagainya. Melalui cara itu, kes jenayah dapat dikurangkan dan tahap keselamatan awam atau orang kampung dapat ditingkatkan. Perkara itu jelas membuktikan bahawa tahap keselamatan awam dapat ditingkatkan melalui rondaan yang lebih kerap oleh pihak berkuasa di kawasan yang sering berlaku kegiatan jenayah. Yang kedua, pihak berkuasa hendaklah meningkatkan denda atau hukuman bagi kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang yang didapati bersalah melakukan jenayah. Tindakan itu perlu dilakukan kerana denda atau hukuman yang berat akan menakutkan orang ramai untuk melakukan jenayah. Sebagai contoh, hakim perlu menjatuhkan hukuman penjara mandatori dan sebatan rotan kepada penjenayah di khalayak bagi kesalahan melakukan rompakan atau pecah rumah. Dengan cara itu, orang ramai tidak berani untuk melakukan jenayah. Jadi perkara ini membuktikan bahawa denda atau hukuman yang berat dapat mengurangkan kes jenayah. Okey, peranan yang kedua, masyarakat tempatan. Kes jenayah juga dapat dikurangkan melalui penubuhan rukun tetangga atau Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di suatu kawasan perumahan. JKK boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak polis dan membantu pihak berkuasa untuk membanteras jenayah. Contohnya, mereka boleh menjadi rakan kop dan memberikan maklumat kepada pihak polis tentang kegiatan jenayah. Perkara ini dapat mencegah jenayah atau mengurangkan kes jenayah daripada menjadi lebih serius. Jadi, jelaslah bahawa penubuhan rukun tetangga atau JKKK
di sesuatu kawasan dapat mengurangkan kes jenayah. Bukan itu sahaja, ketua kampung wajar meminta penambahan bilangan pondok polis di kawasan bandar atau kampung dan juga kawasan perumahan. Hal ini menghalang penjenayah daripada melakukan aktiviti jenayah. Pondok polis berfungsi sebagai pusat kawalan, pemantauan dan tempat untuk orang ramai membuat aduan tentang kes jenayah. Jadi, pihak berkuasa perlu membina pondok polis di tempat yang strategik di kawasan kampung seperti di kawasan tumpuan orang ramai. Perkara ini akan menakutkan penjenayah kerana pihak polis boleh bertindak dengan lebih pantas untuk menangkap penjenayah tersebut. Peranan ibu bapa. Yang ketiga iaitu peranan ibu bapa. Sebagai ibu bapa, tetapkan peraturan yang jelas bagi anak-anak tentang perkara yang dilarang. Contohnya, sebagai ibu bapa, kita terangkan sebab semua peraturan tersebut adalah penting. Dengan itu, anak-anak akan lebih faham dan tidak hanya menurut peraturan itu kerana terpaksa. Sebagai contoh, tentang bahayanya rokok, dadah, alkohol dan dosa perlakuan seks bebas. Tetapi tetapkan masa yang seharusnya mereka berada di rumah dan waktu-waktu yang dilarang untuk mereka keluar. Ini untuk mengelakkan mereka daripada terlepas pandang dan terjebak dengan masalah sosial atau jenayah. Jadi ibu bapa mesti prihatin dengan mengetahui setiap minit keberadaan mereka. Bahkan kenali setiap rakan anak-anak supaya boleh memastikan semua kawan mereka adalah positif dan jauhkan mereka daripada kawan-kawan yang membawa pengaruh tidak sihat. Selain daripada itu, sebagai ibu bapa, kita juga haruslah memantau pergerakan anak-anak. Ibu bapa yang bertanggungjawab akan berusaha memantau segala tingkah laku dan aktiviti anak-anak, termasuklah pengaruh rakan sebaya terhadap sikap serta perkara yang menjadi kegemaran maupun kebencian mereka. Ibu bapa perlu tahu dengan siapa anak-anak berkawan, dengan siapa anak-anak menghabiskan masa teluang. Pastikan anak-anak tidak bergaul dengan rakan-rakan sebaya yang mempunyai sikap negatif yang membawa kepada kemusnahan anak-anak. Apa yang dibimbangkan remaja akan mula merokok kerana adalah menjadi sifat semula jadi mereka cenderung untuk mencuba sesuatu benda yang baru. Yang seterusnya, peranan ibu bapa adalah sangat penting dalam membentuk kepribadian anak-anak kerana didikan dan pengaruh yang diterima oleh mereka sepanjang proses pembesaran ini ialah akan menentukan sikap mereka apabila mereka dewasa. Selain daripada pengetahuan dan maklumat yang diterima oleh anak-anak daripada guru-guru di sekolah, rakan sebaya, media masa, internet, didikan ibu bapa serta ahli keluarga memainkan peranan penting dalam mendedahkan apa itu jenayah. Mendedahkan bahayanya apabila melakukan jenayah. Ibu bapa perlu mendedahkan kepada anak-anak sebab akibat apabila terjerumus dalam isu jenayah. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Okey, kesimpulannya, jenayah ni merupakan perbuatan yang menyalahi undang-undang negara kita. Selain itu, jenayah juga berlaku di mana-mana sahaja, tidak kira di bandar ataupun di luar bandar. Dalam kajian ini, kami telah menemubual ketua wanita di 3 kampung yang berbeza dan terdapat isu jenayah seperti dadah, ketum, mencuri dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor berlakunya kes jenayah ini seperti kurang didikan agama, kurang didikan ataupun perhatian daripada ibu bapa, pengangguran, tekanan hidup dan sebagainya. Okey, oleh itu semua pihak mestilah berganding bahu, tidak kira sama ada ibu bapa, masyarakat ataupun negara bagi membendung isu jenayah ni supaya negara kita terjamin keharmonian dan kesejahteraan. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.